berkenaan dengan Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar. Geng, kita bila buat satu majlis dan kita menjemput orang alim dalam majlis kita, kita tahu dalam majlis kita ada orang alim, ada orang baik-baik. So majlis itu perlu meraihkan dulu, meraihkan orang alim, meraihkan orang yang baik-baik. Bagaimana? Pertama, suasana itu perlulah sesuai dengan kehadiran orang alim yang kita jemput, supaya tidak mendatangkan fitnah ataupun sangkaan-sangkaan buruk. Ini kita note. Selepas orang alim tidak ada dalam majlis kita, ataupun selepas dia pulang, itu boleh kita ni lah, sebab kita dah menghormat. Tapi kita tahu orang alim ada, kita jemput, kita jemput, dan kita kena bagi tahu pada semua yang ada dalam majlis itu bahawa dalam majlis kita ada orang baik, orang alim, dan minta tetamu-tetamu yang lain untuk menghidupkan majlis yang meraihkan orang alim. Yang ni yang pertama, penampilan kita. Kedua, akhlak kita, gerak tubuh badan kita. Ini saya cakap pada diri saya. Kalau tidak, jadi macam-macam lah sangkaan, kutukan. Dan kita tahu hari ini kan, masalah dalam negara kita hari ini, perbalahan ilmu, perdebatan, perbahasan. Kita tak tahulah untuk apa untuk apa hari ini kita ada ilmu. Adakah kita cuba nak jadi orang yang boleh dipandang oleh masyarakat? Okey gang, saya nampak benda ni sebenarnya adalah teguran buat kita semua. It's a general, dia teguran kepada kita semua. Kalau kita nampak benda tu adalah teguran sebenarnya untuk kita, datangnya daripada Allah. Tetapi macam mana Allah nak tegur kita? Allah sampaikan dalam pelbagai cara. Datangnya daripada kehidupan manusia, kehidupan alam, haiwan dan sebagainya. Okey, harap confirm InsyaAllah. Saya nak sentuh tentang Caprice dan Ustaz Abid Liu. Saya terpaksa cakap pula kepada individu. Tapi ini lebih kepada general, dia tidak khusus, dia kepada umum kita, termasuk diri saya. Saya bercakap termasuk kepada diri saya, InsyaAllah. Okey, di sini saya nak sentuh tentang Al-Fadil Ustaz Abid Liu. Okey geng, kalaulah perkara ni kita katakan konten, kita katakan ini konten, adakah perkara ini salah? Adakah perkara ini memberikan mudarat pada kita yang menonton? Bagi saya, tidak. Tidak ada. Tidak ada. Itu satu teguran daripada Allah SWT untuk kita melalui kisah itu, cerita itu. Geng, kalaulah pertemuan itu tidak berlaku, kalau kita kata konten lah, konten itu tak diizinkan Allah, tidak berlaku, apa akan jadi dengan Mondi? Bagaimana kehidupan Mondi untuk hari-hari yang seterusnya? Cuba fikir, siapa yang akan banyak dalam circle dia, siapa yang akan datang kepada diri dia, apa yang bertambah? Kita pun tak tahulah kita tak boleh nak cakap apalah, kita pun tak tahu apa nak bertambah, sebab kita tak tahu ke mana dia pergi, pengakhiran dia macam mana, kita tak tahu. Masing-masing punya pengakhiran, bukan kita punya keputusan, kita punya hukum jas. Right. Pertemuan Ustaz Abid Liu dengan Mondi, satu cerita untuk kita semua. Walaupun kita kata konten lah, dia satu cerita untuk kita.
Sepatutnya kita tak perlu nak petikaikan. Kita cuma tengok, tengok bila Allah nak bagi hidayah pada sesiapa pun Allah boleh bagi hidayah. Orang itu Allah tak pandang bagaimana permulaannya. Seseorang itu Allah pandang pada pengakhirannya. Ini teguran buat kita. Semua boleh jadi orang Islam yang baik, walaupun dia dulu tak baik, walaupun dia penuh dengan kemungkaran, penuh dengan dosa-dosa besar, hidup dalam penuh kejahilan, tapi dia ada peluang Allah bagi untuk menjadi hamba Allah yang baik dan berkualiti di sisi Allah. Lihat daripada situ. Ini secara umum. Kenapa kita nak pergi attack? Ini saya minta maaf saya bercakap untuk diri saya. Semoga kita tidak pergi kepada khusus individu. Nak cakap umum, ceritakan. Yes. Oh, ini jalan-jalan. Ini yang kita nak hari ni. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Kita bukan nak bangkitkan kecaman-kecaman kepada individu-individu. Berkenaan dengan Habib Omar Al-Hafiz. Okey. Gang. Kita nak sentuh bab solat. Kita tekan kepada individu. Kita nak tekan dan kita cerita namanya, kita sebut siapa dia, kita tunjuk gambar dia. Orang awam, masyarakat awam seperti saya, ramai yang masih jahil dan ramai yang masih meninggalkan solat. Kita bila berbicara perkara-perkara yang berkait dengan orang yang ada pengaruh dalam agama, bila kita bercakap, kita kaitkan dengan orang yang ada pengaruh dalam agama. Okey? Pertama, kita tak boleh sentuh kepribadian dia. Kalau kita nak sentuh yang baik-baik. Kalau kita sentuh yang buruk-buruk pada orang alim, bagaimana masyarakat awam memandang? Ramai lagi orang yang tak datang kepada solat. Bila cerita bab tu, apa pandangan orang-orang yang tak datang kepada solat? Ilmu kita yang Allah bagi yang sebenarnya adalah untuk mengajak manusia datang pada Allah. Bukan nak mengajak manusia untuk melihat salah ataupun khilaf daripada orang-orang yang baik-baik macam ni, orang alim ni. Kita orang ilmuwan ni. Orang yang Allah bagi kelebihan ilmu. Kita ni para ilmuwan. Ada ilmu. Bukan nak cari salah ibadah orang. Tambah lagi. Dalam kelompok-kelompok alim ulama' ni. Tak nak takut babe. Ini saya bercakap untuk semua secara umum. Saya pun kecam, saya pun kaki kecam, saya pun kaki yang menidakkan banyak perkara hal hari ni. Tapi kita pergi kepada general, semua. Dan ada lagi kisah-kisah panas yang berkenaan dengan seorang inspektor. Video-video dia keluar orang semua. Okey, dia untuk kita semua tahu. Itu adalah mesej daripada Allah SWT untuk kita. Apa mesej kat situ? Jangan kita beraja di hati. Jangan kita letakkan kuasa dunia di hati kita. Jangan kita jadikan diri kita siapa-siapa pada orang lain. Biar orang lain memandang kita siapa-siapa. Jangan merasakan kita ada apa-apa. Biar orang lain menilai yang kita ni ada apa-apa. Jangan minta orang puji kita untuk kita ada sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.